Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita. Rezeki nak nyawa, rezeki masa, rezeki kesihatan, rezeki pakaian, rezeki tempat tinggal, dan Allah Ta'ala bagi hidayah pula kepada kita untuk kita menjadi bangun sebagai hamba-Nya yang beriman, yang mengabdikan diri kepadanya, menyembahnya. Dan alhamdulillah lagi Allah Ta'ala bagi kepada kita satu ruang masa untuk kita belajar tentang agama, sebagaimana yang saya sebut tadi, sedikit sinopsis kita sebutlah, tanpa kita menyebut nama-nama, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, tentang keutamaan dalam hidup adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang sibuk dengan macam-macam urusan, ada orang sibuk dengan politiknya, ada orang sibuk dengan perniagaannya, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita satu masa untuk sibuk dengan menjaga akidah, menjaga akidah, untuk sibuk dengan membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni jauh lagi banding sifat para penuntut ilmu yang sebenar, tapi sekurang-kurangnya alhamdulillah kita ada sedikit masa kita bagi kepada ilmu, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, hari ini kita akan masuk atau kita akan sambung bacaan kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, iaitulah pada bab sunnah membacakan Al-Quran kepada orang yang pandai Al-Quran, meskipun yang membacakan lebih utama dari orang yang dibacakan kepadanya. Tajuk kita ni pendek je, sunnah belajar Al-Quran kepada orang yang pandai dan mulia. Kenapa? Bab apa ni? Kerana dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubay ni apa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata, innallaha amarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innallaha amarani. Aisyah, bapa ni Abdul Aziz, abi nak makan, abi nak pergi sana, pergi kat Aisyah, pergi kat Aisyah, bagi tadi. Kita tengok kat rumah lah Aisyah, kita tengok kat rumah. Aisyah, kita tengok kat rumah. Baik. Inna Allah amarani an aqra'a alayka an aqra'a alayka lam yakunil ladzina kafaru. Qala wa sammani, qala na'am, fabaka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah menyuruhku membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ubay bin Ka'ab bertanya, Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah Allah menyebut namaku? Bila Nabi bagi tahu, Allah suruh aku baca kepada Ubay.
Ubay katanya, Allah sebut nama aku. Nabi kata, na'am. Fabaka. Maka Ubay pun menangis kerana terharu dan senang. Ni Allahu Akbar. Mulianya seorang hamba apabila disebut oleh tuannya. Tiba-tiba Ubay bin Ka'ab disebut oleh Tuhan Allah Azza wa Jalla, sebut nama dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa Ubay bin Ka'ab ni? Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Dia ni orang Ansar. Orang Ansar daripada kaum Khazraj. Dia digelar Abul Munzir oleh Nabi, sebagaimana dia juga digelar Abu Tufail oleh Umar radhiyallahu anhu kerana dia ada anak nama dia Tufail. Ubay bin Ka'ab ni orang yang awal, antara orang yang awal masuk Islam. Mana dia masuk Islam dalam perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua tu dia dah Islam. Kerana dia termasuk orang yang berbai'ah dalam tu. Orang yang berbai'ah di dalam tu. Okay. Sehingga Ubay bin Ka'ab ni, oleh kerana dia awal masuk Islam, banyaklah hadis-hadis yang cerita dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara cerita dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Ubay bin Ka'ab. Waktu tu dia sedang solat. Bila Nabi panggil, wahai Ubay. Ubay solat, faltafata Ubay walam yujibu. Ubay pun bila tengok Nabi, dia pun tak berani nak jawab. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Bila Nabi, dia pun cepat-cepat siapkan solat dia, solat sunat lah, dia solat sunat dia ni. Kemudian dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun bagi salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka ya Ubay an tujibani. Wahai Ubay, kenapa tadi tak jawab salam aku? Dia kata, aku salat tadi ya Rasulullah. Aku salat tadi ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bukankah kamu mendapati dalam Quran Allah Taala perintahkan istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kamu jawablah panggilan Allah dan Rasul apabila dia mengajak kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Maknanya menjawab perintah Nabi, salam Nabi, panggilan Nabi ni wajib. Jadi kalau kamu salat sunat, kena jawab hak Nabi lagi. Sampai setara tu. Lalu Nabi, bila Nabi cakap macam tu, Nabi tegur dia. Dia kata, qala bala, bahkan Rasulullah, aku baca ayat tu, wala a'udu insya-Allah, aku tak akan buat lagi. Maknanya Nabi SAW tarbiyah dia macam tu. Tapi apa sampai dia ni, Allah suruh Nabi baca ayat Quran kat dia ni. Dia dengan Quran ni macam mana pula? Ni dia main masih Abdullah tak main masikan dia. Baik. Ubay bin Ka'ab ni adalah antara sahabat yang paling orang panggil utama dalam meriwayatkan Al-Quran. Okey. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga dia digelar orang yang aqra'uhum, orang yang paling pandai baca Quran di kalangan aqra'ul ummah, dia kata. Orang yang paling pandai baca Quran di kalangan umat ini. Aqra'uhum li ummah. Sehingga yang ambil Quran daripada dia ialah Abu Hurairah, Ibnu Abbas,
Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Ayyash, Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sahabat-sahabat pun ambil Quran daripada dia. Malah dia ni orang yang pertama menulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Wa kana Ubay idza lam yahduru da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit fakataba. Dan mula-mula yang menulis Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Thabit ni bila tak datang Ubay, Nabi pun panggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi Ubay bin Ka'ab ni orang yang alim dalam bab Quran dan dia adalah orang yang utama juga di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu antara kemuliaan dia ialah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ni kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan bila dia tanya Nabi, Allah sebut tak nama aku? Sama ni. Nabi kata, "Na'am, ya Allah sebut nama kamu." Lalu dia menangis kerana terharu nama dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita ni kalau Tok Wakil sebut nama kita lain dah. Tok Wakil baru. Kalau tiba-tiba menteri sebut nama kita. Ataupun raja sebut nama. Oh, ni memang A++ lah. Kalau tak sebut nama pun masuk surat khabar pun kita beri foto yang flash frame. Simpan dalam file tu. Ni pada tahun sekian. Ni dulu ni. Kita masuk surat khabar. Tiba-tiba seorang sahabat disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sahabat yang hebat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Falamma qada minha Zaidun. Zaid radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah. Dia disebut namanya dalam Quran. Hebat juga. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak disebut nama tapi disebut cerita dia. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana idh huma fil ghar, ketika dua-dua orang tu duduk dalam gua, dia kata kepada sahabat dia tu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ada banyak lagi ayat-ayat, ada beberapa lagi ayat tentang kisah Abu Bakar. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbih fa shalla. Dia orang yang qad aflaha man zakkaha wa qad aflaha man tazakka. Cerita tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang mulia. Ada lagi sahabi Aisyah radhiyallahu anha, cerita dia disucikan daripada tuduhan zina dalam Quran, sehingga Aisyah kata, aku tak sangka Allah Taala sucikan aku dengan ayat-ayat Quran. Mana ni sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita patutnya kita meletakkan satu penghormatan yang agung kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana sebahagian mereka disebut nama dalam Al-Quran dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis nombor 462. 462. Kita pergi kepada hadis 463. Babu fadlu istima'il Quran wa talabil qira'ah min hafidhihi listima' wal buka' indal qira'ah wat tadabbur. Jadi tadi baca kepada orang yang mulia. Kita jumpa orang baca kepada orang yang mulia, walaupun kita pandai tapi kita nak dengar bacaan dia. Sebagaimana Nabi dia ni Quran turun kat dia, tapi dia baca kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi yang ni pula kita nak dengar daripada orang yang lebih alim. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya qala qultu aqra'u alayka wa alayka unzil qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi faqara'tu an-nisa hatta idza balagat hatta idza faqara'tu an-nisa hatta idza
idza balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida qala li kuf aw amsik fara'aitu 'ainaihi tadhrifan muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah kepadaku. Aku menjawab, aku nak baca Quran kepadamu padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi Nabi suruh Abdullah ibn Mas'ud baca Quran. Abdullah ibn Mas'ud kata, aku nak baca Quran kat kamu, sedangkan Quran tu turun kat kamu. Maknanya dia rasa malu lah nak baca sebab Quran ni turun kat Nabi. Kalau baca kat orang lain tak apa, ni baca kat guru dia. Nabi SAW kata apa? Aku ingin mendengarnya daripada orang lain. Maknanya aku nak dengar orang lain baca Quran. Maka aku pun membacakan, kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun baca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maksud dia, bagaimana jika kami telah datangkan saksi untuk tiap umat, okey, dan kami datangkan, aku datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi ke atas mereka semuanya. Bila sampai ayat ni, Nabi tiba-tiba kata kuf. Nabi saya kata kuffa, yakni berhenti. Au amsik, dia kata amsik, berhenti. Dan aku menoleh kepadanya, tiba-tiba kedua mata beliau telah berlinangan air mata. Telah berlinang air mata. Ni sahabat Nabi yang Nabi nak dengar dia baca Quran. Dan Nabi SAW pula bila baca Quran menangis. Jadi dia ambil daripada hadis ni keutamaan mendengar Al-Quran. Sebab apa? Nabi dia suka dengar Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, dengarlah Quran. Okay? Sebab apa? Mendengar Quran pun ada keutamaan dia. Okay. Yang kedua, menangis. Daripada hadis ini, Nabi SAW setelah dibacakan kepadanya Quran, dia menangis. Maknanya orang yang tadabbur ni bukan sekadar orang yang baca, malah orang yang mendengar pun perlu bertadabbur. Kenapa Nabi menangis? Sebab Nabi tadabbur. Yang baca Abdullah bin Mas'ud, yang nangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya perintah ataupun sunnah petunjuk untuk kita mentadabbur Al-Quran. Okey. Kita pergi hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya. Hadis Abdullah bin Mas'ud an Alqamah radhiyallahu anhuma qala kunna bi Himsin faqara'a an Alqamah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Alqamah qala kunna bi Hims faqara'a Ibnu Mas'udin surata Yusuf faqala rajulun ma hakadha unzil qala qara'tu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanta wa wajada minhu rihal khamr faqala atajma'u an takdhiba bi kitabillah wa tashrabal khamr fadarabahu al-hadda. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa Alqamah berkata, an Alqamah kata, hadis Ibnu Mas'ud, cerita ni yang cerita Alqamah dia kata, ketika kami berada di Hims ni dekat dengan Syam,
bertepatan ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca surah Yusuf. Tengah-tengah dia baca surah Yusuf, tiba-tiba ada orang tegur. Bukan begitu ketika surah ini diturunkan. Maknanya apa? Waktu Quran turun, tidak macam ni kamu baca salah ni. Lalu Ibnu Mas'ud bila dengar orang kata macam tu, dia apa kata? Aku telah membaca surah ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahsanta, dan Nabi kata bagus. Aku baca depan Nabi, Nabi kata bagus. Mu pula kata ke aku baca Quran tak betul. Hebat dia ni. Dia boleh tegur Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud baca, dia kata bukan gitu Quran turun. Bahasa kita lah. Bukan gitu Quran turun. Abdullah Mas'ud terkejut, dia kata, aku baca surah ni depan Nabi. Nabi kata ahsanta. Ahsanta ni bagus. Nabi kata bagus, mu kata bukan. Lalu tiba-tiba Ibn Mas'ud mencium bau khamar dari mulut orang yang menegur itu. Rupa-rupanya mabuk. Lepas tu maka Ibn Mas'ud berkata, apakah engkau mendustakan kitab Allah dan minum khamar? Maknanya apa? Dia menghimpunkan dua dosa. Kamu ni, apakah kamu menghimpunkan pendustaan kitab Allah dan dosa? Dosa minum arak. Mana kamu buat dosa, dua dosa sekaligus. Mendustakan kitab Allah pun dosa, minum arak pun dosa. Fadarabahul hadda, kemudian dia pun disebat atau dipukul sebagai hukuman had. Okay? Jadi ni nak sebut, datang hadis ni dalam bab keutamaan mendengar, menangis dan tadabbur. Jadi jangan dengar Quran dalam keadaan mabuk. Jangan tadabbur Quran dalam keadaan lalok kata gitu. Ada orang ni dia bukan lalok dengan arak, dia lalok dengan benda-benda lain, dengan nafsu, dengan syubhat, sehingga akhirnya mereka mentadabbur Quran tidak sebagaimana dia diturunkan. Jadi tadabbur ni kena hati-hati, lapangkan dada. Jangan kita bawa tadabbur Quran kepada sesuatu yang bersalahan dengan sifat dia diturunkan. Semalam tu saya majlis memperkasakan ekonomi umat Islam Nusantara. Seorang sahabat dia share macam mana mereka ni tafsir dia, tadabbur dia dengan ayat-ayat Quran, tapi dibawa tema-tema tertentu. Ni adalah tema dia, tema ayat Madinah. Ayat Madinah ni ada surah sekian gini. Kemudian tema dia tema Imam Mahdi. Kemudian tema dia tema Cirebon. C tu apa, I tu apa, R tu apa, E tu apa, B tu apa, O tu apa, N tu apa. Dia buat rumus-rumus pula Quran. Jadi dia buat tahlil bahasa Arab dia. Dia apa? Dia buat formula yang dengar ayat Quran, tapi sebenarnya yang dia bawa menyimpang daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka hati tadabbur Quran, jangan suka hati kata tentang Quran pada apa yang kita tidak tahu. Sebab tu pada kita faham apa yang sekadar kita mampu faham, jangan terlebih-lebih sampai kita buat sesuatu yang di luar daripada petunjuk Quran. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, kita dengar. Quran mentadabbur makna dia secara sebagaimana dia datang itu. Ni tak kita tawil pula hal lain pula. Sebenarnya ayat ni maksud dia macam ni. Kadang-kadang isu dia kerana apa? Sebab kita nak kata sesuatu yang kita rasa dia ni tanda kiamat. Jadi kita nak dapat sokongan daripada ayat Quran, maka kita guna ayat Quran untuk justify apa yang sudah pun kita pegang. Kita bukan membina akidah
Ambil ayat Quran dulu, barulah kita memahami dan mentadabburinya. Yang tu tak apa. Sekarang ni masalah dia, kita dah belajar ilmu macam-macam, teori tu, teori ni, syubhah tu, syubhah ni. Jadi kita nak justify syubhah tu, kita ambil ayat Quran, lepas tu kita buat formula berdasarkan ayat Quran untuk justify formula kita, syubhah kita. Yang tu masalah. Okey? Jadi Quran ni terpaksa tunduk kepada formula dia. Sedangkan tak, kita patutnya kita tunduk kepada Al-Quran. Jadi kena hati-hati. Soalnya akidah kita kena benar. Soal akidah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, hatta beriman dengan hari kiamat pun kena tadabbur dengan benar. Jangan kita pula pandai-pandai. Awak mari ayat, rupanya 9/11 tu sudah ada dalam Quran. Surah yang ke 9, ayat yang ke juzuk yang ke-11. Dalam juzuk yang ke-11, surah yang ke-9, juzuk yang ke-11, ayat 110. Dia sebab itulah dia berlaku pada September 11. World Trade Center pula ada letupan berlaku tingkat 110. Dia punya bawa Quran tu tadabbur ikut formula dia. Rosaklah tuan-tuan. Dia rosaklah. Begitulah orang ni kadang-kadang bila syubhah ada, dia nak tadabbur Quran, dia nak bawa Quran untuk justify formula dia, itu masalah. Dia buatlah Mahdi lah, Cirebon lah, Mekah lah, apa lagi, nama-nama dia pelik-pelik. Dia buat formula-formula, ada ni PDF dia. Lepas tu ayat ni dia main nombor surah, nombor surah sekian, ayat sekian, nombor surah sekian, ayat sekian. Kalau suruh baca Quran pun baiklah dia baca Quran. Baca setengah muka surat tadabbur sikit, setengah muka surat tadabbur sikit, sambil-sambil baca, sambil-sambil. Pasal apa? Padanya ada keberkatan. Tapi kita ni banyak duduk main nombor, main surah, main nombor, main ayat. Ayat Quran tak baca, lepas tu duduk pula tafsir ikut kita. Sebagaimana ayat sekian, surah sekian. Ayat tu pun kita tahu, bahasa Arab pun kita tak pandai. Ya, akhir sekali lingkuplah. Bahaya. Jadi sebab tu kita kata akhirnya lelaki tadi dia hukum kerana dia mendustakan ayat Quran dan dalam keadaan dia mabuk. Okey. Hadis yang seterusnya, bab fadlul Fatihati wa khawatim suratil Baqarah wal hathi ala qiraatil ayatain min akhiril Baqarah. Bab fadilat surah Fatihah dan 2 ayat terakhir surah Baqarah, serta anjuran membaca 2 ayat terakhir dari surah Baqarah. Hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatan min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pada malam harinya membaca 2 ayat terakhir dari surah Baqarah, maka itu cukup baginya. Itu cukup baginya. Maksud cukup itu memadai, cukup dari salat malam, dari gangguan syaitan, atau menghindari bahaya dari manusia dan jin, atau menyamai seluruh Al-Quran. Itu maksud cukup tu. Okey, dia terjemah pula situ, translate. Maksud cukup tu memadai, cukup dari salat malam, cukup dari gangguan syaitan, cukup menghindarkan dari bahaya manusia dan jin, atau cukup menyamai membaca seluruh Al-Quran. Jadi ini keutamaan baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi nak tidur tu baca juga Al-Kursi, baca amanar rasul, baca. Okey, sebab apa disebut sini man qara'a fi lailatin, pada waktu malam. Man qara'ahuma fi lailatin kafatahu, siapa bacanya pada malam hari. Siapa malam hari membaca 2 ayat terakhir surah Baqarah, itu cukup baginya.
Baik. Kemudian bab fadlu man yaqumu bil Qur'ani wa yu'allimuhu wa fadlu man ta'allama hikmatan min fiqhin au ilmi apa? Ilmin min fiqhin fa'amila biha au wa 'allamaha. Tak jelas no ayat dia tu. Hikmatin au ghairihi, min fiqhin au ghairihi fa'amila biha wa 'allamaha. Bab fadilat orang yang mengajarkan Al-Quran atau belajar hikmah ilmu fiqh lalu diamalkan dan diajarkannya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri, hasad, kecuali terhadap dua hal. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Hasad ni sebenarnya nama sifat buruk, hasad dengki. Tapi Nabi guna ni sebagai istilah, dia panggil isti'arah, pinjam. Pinjam perkataan hasad untuk menunjukkan sesuatu yang lain. Dalam istilah yang benar dia panggil ghibtah. Ghibtah ni ialah kita tengok orang buat kebaikan, kita cemburu kepada kebaikan. Sebab hasad ni kalau ikut bahasa ialah kita cemburu kepada nikmat yang ada pada seseorang dan mengharapkan dia hilang daripadanya. Itu hasad. Hasad ni sifat tak elok. Hasad dengki ni sifat tak elok. Bila kita tengok ada kereta, kita nak ada kereta juga, dan juga dalam masa yang sama kita nak suruh dia tak ada kereta. Bila kereta dia mari pak kita, tu dia panggil hasad. Kalau sifat betul. Ghibtah ni kita nak kita pun ada, dia pun ada. Ghibtah ni makna kita cemburu dalam kebaikan. Tapi Nabi guna istilah hasad kerana apa? Kerana manusia faham pada sifat hasad ni ramai, dan Nabi nak tunjuk bersungguh-sungguhnya manusia dalam nak mengharapkan kebaikan. Okay? La hasada illa fitnataini, tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Kecuali dalam dua hal. Pertama, dengki kepada orang yang diberikan kefahaman Al-Quran oleh Allah dan dia baca Quran pada setiap pagi dan petang. Bila kita tengok orang tu baca Quran je dia, timbul rasa cemburu, aku nak baca Quran juga. Kena ada rasa dengki macam tu. Nabi kata hal lain tak boleh dengki, tapi kalau tengok orang baca Quran kita dengki dengan dia, nak baca Quran juga boleh. Jangan deki saja, deki aku tengok dia baca Quran. Habis tu mau buat apa? Tak apa, tu aku balik rumah tengok TV lah. Tu tak deki dia panggil, tu royak saja. Ni bila kita tengok dia baca Quran, ada ke baca Quran juga, buka Quran tengok, tu panggil la hasadan. Bila dia tengok kita orang tu hafal Quran, kita pun hafal Quran juga. Kita bersaing dengan dia. Dia hafal 1 juzuk, kita hafal 1 juzuk. Dia hafal 2 juzuk, kita hafal 2 juzuk. Dia hafal 10 juzuk, kita hafal 10 juzuk. Dia khatam Quran, kita khatam Quran. Bersaing gitu. Dia kata boleh. Okey, dengki yang dibenarkan. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail. Dan juga seorang lelaki Allah bagi harta. Yang ni ramai dengki. Hak ni ramai.
Tapi ramai deki bab harta. Hak sebenarnya yang deki apa? Infak dia. Fahuwa yunfiquhu ana'al, dia infak siang malam. Aku kalau ada harta macam dia, aku nak infak juga siang malam. Masa belum kaya. Bila dah kaya, tak ada dah infak tu. Tak tahu gimana dah duit tu. Infak tu deki. Jadi sebab tu kalau orang infak, bila tengok orang infak, dia nak infak juga. Orang tu infak 100, dia infak RM1, tak apa. Sebab apa? Yang dia deki pada infaknya, bukan deki pada hartanya. Ni dia deki harta, dia tu ada 1 juta, aku nak ada 1 juta juga. Yang dia tu infak, kita mari 1 juta tak infak, tak ada makna. Tapi kalau orang tu dia ada 1 juta, infak 100,000, kita ada RM10, infak RM1, aku deki dengan dia, aku nak infak juga, tak boleh banyak pun RM1, tak apa. Itu betul lah. Betul tak? Yang tu betul. Dengki pada infak, ada harta. Kecuali dia tak ada harta langsung, tak ada harta, tak ada nak buat, tak ada nak bagi. Ya Allah. Jadi kita kena dengki dengan 2 perkara. Pertama, dengki pada orang baca Quran. Yang kedua, dengki orang pada infak harta dia. Okay? Bukan dengki pada duit banyak je, dengki pada infak hartanya. Bila tengok ada orang infak, kita pun nak infak juga. Ya, biar infak kita tak sama dengan infak dia. Dia infak 1 juta, kita infak RM1. Tak apa. Pasal apa? Aku deki tengok dia infak tiap-tiap hari. Dia dah infak RM1, kita tak boleh nak infak lagu tu. Kadang-kadang kita ni malu dengan RM1 pun kalah kita ni. Betul tak? Jadi begitulah. Hadis yang seterusnya, tadi cadang nak habis. Siapa 47 2 ni 467. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun ataahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali terhadap 2 orang. Yang pertama, orang yang diberi harta kekayaan lalu diperguna oleh Allah, lalu dipergunakan dan dihabiskan untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, orang yang diberi ilmu hikmah oleh Allah lalu dipergunakan dan diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jadi yang ni datang riwayat kedua, dengki juga, tapi pertama harta, yang kedua ilmu secara umumnya. Jadi kalau kita kata kalau ada ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, sebab tu dalam bab ni kata ilmu fiqh pun termasuk juga. Jadi boleh kita cemburu kepada orang alim dengan ilmu mereka. Kita cemburu kepada ahli Quran, kita cemburu kepada ahlul hadis, kita cemburu kepada ahli fiqh, kita cemburu kepada orang yang memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Kita kata, aku pun nak jugalah lagu tu. Kadang-kadang cemburu tu mari. Pergi ngajar, pergi atas anak sekolah, bagusnya cikgu tu duduk ngajar. Boleh pahala kat dia sebab dia ajar anak kita. Ya Allah, wilah aku pahala lagu tu juga, contoh. Tercemburu kepada orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dapat pahala? Adalah hadis. Tapi kena cemburu yang benar lah. Maknanya kita pun berusaha lah untuk ngajar juga. Lepas tu kita pun cari ilmu, cari apa. Jangan angan-angan lain. Angan-angan tu aku pun nak juga gitu. Tapi cakap je lah. Lepas pada tu tak buat pun. Yang tu lain. Baik. Kalau dia cemburu yang benar, insya-Allah dapat kebaikan dia. Dapat kebaikan. Bab yang seterusnya, bab bayani annal Qur'ana ala 7 ahruf wa bayani ma'nahu. Bab Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala
sami'tu Hisham bin Hakim ibn Hizam yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha wa kittu an a'jala alaihi thumma amhaltuhu hatta sarafa thumma labbaituhu biridaihi faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni sami'tu hadha yaqra'u ala ghairi ma aqra'aniha aqra'taniha faqala li arsilhu thumma qala lahu iqra' faqra'a qala hakadha unzilat thumma qala li iqra' faqara'tu faqala hakadha unzilat innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu muttafaqun alaih. Hadis panjang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surah Al-Furqan berbeza dengan yang ku baca, sedang aku telah diajari bacaan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja aku segera menegurnya, tetapi aku bersabar sehinggalah dia selesai. Lalu aku kalungkan serban di lehernya. Aku kalungkan serban di lehernya. Lagu mana aku kalungkan serban di lehernya? Falabbabtuhu labbaitu falabbabtuhu. Habis tak habis lagi. Mana Aisyah mana? Pergi ambil kat Aisyah. Cepat. Minta dengan Aisyah. Abi tak habis lagi ngajar. Nanti Abi nak Abi bagi. Balik rumah dulu. Nanti. Pergi dulu. Abi tengah ngajar. Iya, pergi lukis dulu. Nanti. Pergi sana dulu. Iya, nanti. Pergi kat mama. Pergi balik dulu. Pergilah, Abi nak mengajar. Aduh. Baik. Jadi dia ikat falabbabtuhu biridaihi. Dia kata apa? Aku kalungkan dengan serban di lehernya. Dan dia ku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil di mananya? Dia ambil Hisham ni pergi bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengadu kepada Nabi. Dia kata, aku telah mendengar orang ini membaca bacaan yang lain dari yang engkau ajarkan kepadaku. Jangan bising. Nanti Abi bagilah. Nanti Abi nak baca kejap. Nanti Abi nak dengar baca. Yang tu jangan ambil. Yang tu jangan ambil. Baik. Kemudian Nabi pun kata lepaskan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Hisham. Nabi kata bacalah. Lalu dibaca oleh Hisham sebagaimana yang ku dengar itu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah yang diturunkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah. Lalu ku baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah yang diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah mana yang mudah bagimu. Muttafaqun alaih. Jadi pernah dengar tak Quran ini diturunkan dengan 7 huruf? 7 huruf. Okey. Apa makna 7 huruf? Apakah 7 qiraat? Ataupun 7 dialek? Dialek. 7 dialek. 7 qiraat ni 7 dialek. 7 dialek Arab. Jawapan dia tidak. 7 huruf lain, 7 qiraat lain.
qiraat ni lain. 7 huruf ni lain. Kenapa? Kalau kata dialek, Umar dengan Hisham, dua-dua orang Quraisy. Bahasa dia satu. Macam mana dia boleh berbeza? Okey. Jadi 7 huruf ni maknanya memang 7, bukan kata 7 versi dak. 7 huruf ni makna ada Quran diturunkan dengan beberapa cara bacaan yang berbeza. Beberapa kalimah yang berbeza tetapi makna yang sama. Okey. Tapi bukanlah beza tu 100% lagi dak. Beberapa beza. Sehingga surah Furqan juga Umar dengar, Hisham baca, tak sama dengan apa hak Nabi ajar. Jadi dia tegur, dia kata, dia bawa jumpa Nabi, Nabi kata, begitulah dia. Hak ni baca betul, hak ni baca betul. Tetapi setelah itu, setelah itu bila berlakunya pembesaran empire Islam zaman Uthman bin Affan, berlaku khilaf. Orang ni baca lain, orang ni baca lain. Akhir sekali Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kumpulkan Quran dan dia letak pada satu tulisan yang mana tanpa baris, tanpa titik, mengumpulkan semua 7 jenis huruf. Akan tetapi setelah itu dibaca dengan, bila diletak titik dan sebagainya, kekal dengan satu huruf tetapi 7 bacaan. Jadi boleh faham tak? Kalau nak kata dia dialek berbeza, nescaya Umar dengan Hisham ada orang Quraisy, bahasa yang sama. Bukanlah Quran yang ada 7 bahasa Arab tu 7 jenis tak. Tapi 7 jenis bacaan, iaitu 7 jenis. Ada fatabayyanu, ada fatathabbatu. Sebagai contoh, fatabayyanu dengan fatathabbatu, 2 kalimah yang berbeza tapi makna dia sama. Cuma yang lah ni sekarang ni kita hanya famous dengan 1 huruf bacaan, dan yang 1 huruf ni dibaca dengan 7 qiraat. Dibaca dengan 7 qiraat. Cara qiraat tu baca majri, majra, gitulah lebih kurang. Jadi ada, bagi orang yang faham, dia boleh fahamlah apa beza 7 bacaan dengan 7 huruf dengan 7 qiraat. Tapi ala kullin, ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Quran kepada para sahabat, dan Quran diturunkan dengan 7 huruf. Okey, dengan 7 huruf. 7 huruf tu ialah 7 bacaan lah bagi kita. 7 bacaan. Qiraat. Jangan okey. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhuma berkata. Satu lagi lah, patut kita berhabis, kena berhenti juga ni. Rasulullah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harf falam azal astaziduhu hatta intaha ila 7 ahruf, muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf, maka aku selalu minta ditambah sampai 7 huruf. Okey, sampai 7 huruf. Di sini penjelasan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan 7 huruf. Ahsanul aqwal mimma qila fi ma'naha anna 7 awjuh min al-qira'ah takhtalifu bil lafzi wa qad tattafiqu bil ma'na. Okey, dia adalah 7 wajah bacaan yang berbeza lafaz tetapi maknanya sama. Boleh jadi juga makna berbeza tetapi beza jenis, tidak mengubah bukan bertentangan dan berlawanan. Okey, kerana huruf dalam bahasa Arab juga disebut sebagai wajah. Sebahagian ulama berkata 7 huruf adalah 7 bahasa. Maka ini adalah jauh dari benar, kerana sebagaimana saya sebut tadi,
Umar Al-Khattab dan Hisham bercakap satu bahasa tapi masih lagi berbeza antara satu sama lain. Ini menunjukkan bukan permasalahan bahasa tetapi 7 wajah bacaan dari yang berbeza perkataan. Tapi dua-dua dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang zahir pada hari ini kekal kita dengan satu huruf dan dengan 7 qiraat diraikan 7 huruf yang ada itu. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu dululah pada hari ini. Kita berhenti pada hadis yang bernombor 468 dan 469. Kita akan masuk pada hadis 470 nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.